seterusnya, tajuk yang seterusnya dalam bab akhlak. Okey. Kita punya silibus kita terbahagi kepada pertama Al-Quran, hadis, ibadah, fiqh, sirah dan juga akhlak. Ini yang terakhir lah. Baik, dalam akhlak ni dia membicarakan berkaitan dengan, untuk hari ini, untuk tajuk ini, dia membicarakan berkaitan dengan maruah diri. Okey, maruah diri dan juga adab-adab di surau dan di masjid. Okay, ini mudah saja. Akhlak ni benda yang mudah saja, berkaitan dengan diri lah, berkaitan dengan diri. Cuma yang susah untuk kita nak aplikasikan dalam kehidupan. Baik, jaga maruah diri. Maruah berasal daripada perkataan muru'atun, yang membawa maksud keelokan peribadi. Baik, menjaga maruah diri adalah salah satu usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Jadi untuk yang mudahnya, maruah ni apa dia? Satu perkara yang berharga untuk diri kita, dan maruah ni adalah juga kepribadian kita. Okey, baik maruah kita, baiklah peribadi kita. Dan peribadi kita ni kita kena jagalah, kita kena pelihara. Baik, setiap Muslim wajib menjaga diri dan maruah daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Umat bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur asing yang merosakkan. Okey, jadi tajuknya ringan tapi sangat penting dan semua kena aplikasikan dalam kehidupan. Baik, maksud menjaga maruah diri adalah, kewajipan menjaga maruah adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada perkara yang bernilai tinggi dan mulia serta membenci perkara yang keji. Dalil di atas menjelaskan bahawa Muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik dan menjaga pergaulan serta mempunyai kepribadian yang mulia dan disenangi ramai. Itu orang yang mempunyai orang yang bermaruah. Maksudnya maruah dekat sini adalah orang yang baik. Mudahnya macam tu. Baik dari sudut apa? Dari sudut akhlaknya, cara dia bergaul. Dan bila kita baik dengan orang, kita hikmahnya apa dia? Kesannya orang cepat senang dengan kita, mudah untuk berinteraksi, berkomunikasi. Baik, maksud maruah diri adalah budi pekerti mulia dan tidak tanduk serta tingkah laku yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita jaga maruah ni, daripada beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama percakapan, yang kedua pakaian, yang ketiga pergaulan. Okey, kita bagi satu persatu. Percakapan, menggunakan perkataan yang baik dan sopan. Menggunakan perkataan baik dan sopan. Ini banyak berlaku kepincangan dalam masyarakat kita. Mencarut tu benda yang dah dianggap biasa, sedangkan tak. Okey, lisan yang buruk akan menjerumuskan kita ke arah yang keburukan. Dia bukan apa benda yang kita cakap ni hilang macam tu je. Memang bila kita dah lepaskan percakapan, contoh carutan benda yang tak baik, dia akan hilang macam tu lah. Tapi catatan dalam buku catatan malaikat tak hilang. Kalau yang kita ungkap tu jahat, yang kita ungkap tu benda yang tak baik, benda yang berdosa, dia akan dikira sebagai dosa lah. Kalau benda yang baik, zikir kepada Allah, benda-benda baik, benda-benda dakwah, ingatan kita kepada Allah Ta'ala, mengajak orang kepada kebaikan, habuannya pun adalah benda yang baik. Dan kita kena ingat, apa segala perkara benda yang kita buat akan dicatat. Dia tak hilang macam tu je. Okey, jadi itu sebab kena jaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Okey, baik. Bertutur dengan lemah lembut. Okey, lemah lembut ni, bertutur dengan lemah lembut, dia berkaitan dengan intonasi.
Dia berkaitan dengan intonasi. Jadi kena jaga intonasi bila bercakap. Percakapan yang menyenangkan, bahasa sopan bila berinteraksi. Percakapan yang menyenangkan, guna perkataan-perkataan yang baik, intonasi yang baik, perkara-perkara yang tidak sensitif. Contoh, baik, bercakap tentang perkara yang membawa kemajuan diri, masyarakat dan negara, iaitu yang dan seterusnya bercakap benar. Biarpun cakap lemah lembut, Assalamualaikum, cakap lemah lembut. Nak tahu tak, mungkin cakap dengan lemah lembut, tapi perkara yang satu benda yang fitnah, satu benda yang tak betul, tak boleh juga. Tetap tidak mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Baik, itu berkaitan dengan percakapan. Yang kedua, berkaitan dengan pakaian. Mestilah berpakaian menutup aurat, tidak ketat dan tidak jarang. Ini baik lelaki dan juga baik perempuan, khususnya lebihnya kepada perempuan lah. Kemas dan bersih, tidak memakai pakaian berlambang yang diharamkan dan tidak sesuai bagi seseorang Muslim. Okey, baik. Itu adalah berkaitan dengan pakaian. Selalu kalau pakaian ni selalunya kebiasaannya dikaitkan dengan wanita. Sebab apa? Sebab pakaian wanita tu lebih banyak kena tutup berbanding lelaki. Dia banyak yang perlu dipelihara berbanding lelaki. Banyak yang perlu dilindungi daripada lihat berbanding lelaki. Itu sebab banyak kepada perempuan. Masalah ni banyak kepada perempuan, sebab perempuan yang banyak tertakluk dengan undang-undang ini, bukan lelaki. Baik, seterusnya berkaitan dengan pergaulan. Memberi salam dan berjabat tangan ketika bertemu. Ini ketika tak ada COVID lah. Bila ada COVID, kita kena follow SOP lah, untuk kebersamaan, untuk bersama-sama untuk nak elak daripada pandemik ni lah. Okey, menjaga tata susila dan hukum syarak, hormat menghormati, ramah mesra, kasih sayang antara satu sama lain. Hormat menghormati, betul lah, laki dengan perempuan pun boleh. Ramah mesra ni laki-laki, perempuan-perempuan, dan sekadarnya. Kasih sayang antara lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Kalau lelaki perempuan kasih sayang tu suami isteri. Kalau tak ada hubungan, tak boleh berkasih sayang, haram. Bertukar-tukar pendapat dan pandangan, menjaga rahsia dan keaiban orang lain, mementingkan sahabat lebih daripada diri sendiri. Maknanya mementingkan sahabat daripada diri sendiri ni bukan bermaksud ada duit bagi kat kawan, bagi kat sahabat, kita tak payah ada duit, bukan. Yang nak dimaksudkan dekat sini adalah kita kena memikirkan juga orang lain. Tak boleh hanya pentingkan diri sendiri. Baik, kelebihan orang yang menjaga maruah diri, hidup akan diberkati, mendapat pahala, disayangi, membendung jenayah yang mengakibatkan kehancuran negara, melahirkan masyarakat sejahtera. Itu yang benda-benda yang baik-baik lah, semualah kelebihan orang yang menjaga maruah diri ni. Akibat orang yang tidak menjaga maruah diri, hidup tidak diberkati, jauh daripada petunjuk Allah, mendapat dosa, dipinggir oleh masyarakat, mendorong berlaku kes jenayah seperti rogol dan sembah haram. Ialah pakai dedah-dedah, akan mengundanglah nafsu tersebut. Kemudian lahir masyarakat yang kucak kacir, dan seterusnya masyarakat memandang rendah kepada orang yang tidak bermoral. Itu sahaja berkaitan dengan maruah diri.